Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada kali ini belum lagi terlewat rasanya untuk saya sampaikan ucapan Ramadan Karim. InsyaAllah umat Islam akan merayakan Aidilfitri. Mudah-mudahan Aidilfitri ini akan dapat kita sambut dengan meriah. Pada 12 Mac, saya berkesempatan meluangkan masa untuk melawat pejabat utusan Malaysia, mengadakan temu bual bersabit dengan pelbagai isu-isu yang dikawal selia oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kemudiannya berada di Vienna, Australia untuk tujuan khusus menghadiri Commission on Narcotic Drugs, United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC yang pejabatnya di Austria. Di sana saya menyampaikan kenyataan menteri pada peringkat high level segment of UNODC. Di situlah saya ceritakan tentang pengalaman Malaysia dalam usaha menangani isu dadah, menyampaikan mesej bahawa kejayaan Malaysia menyita aset hampir 900 juta ringgit dengan merobohkan 98 makmal haram. Bila berada di luar negara, saya pasti akan luangkan masa untuk mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Austria dan Slovakia. Minggu-minggu berlalu, saya banyak luangkan masa dengan menumpukan kepada libat urus dengan backbenchers, ahli-ahli parlimen kerajaan, ahli-ahli parlimen blok pembangkang, juga ahli-ahli parlimen daripada segmen Sabah Sarawak. Saya telah pun menyempurnakan bacaan kali pertama pembentangannya dan juga bacaan kali kedua, iaitu pada hari terakhir sidang parlimen baru-baru ini, yang nantinya akan diteruskan perbahasan pada sidang Jun atau Julai akan datang. Dan oleh kerana ianya membabitkan pindaan perlembagaan, maka ianya mestilah memperolehi minimum sokongan 148, menyamai 2/3. Dalam tempoh itu juga, saya menyerahkan surat keputusan kewarganegaraan kepada 35 anak-anak yang saya selesaikan di bawah perkara 15.2 Perlembagaan Persekutuan. Dan dalam kategori ini terdapat kurang lebih 3,000 permohonan yang telah pun saya buat keputusan, dan sehingga 7 Mac yang lepas tidak ada lagi permohonan dalam kategori ini yang kami tinggal tanpa proses. Di Parlimen baru-baru ini mengambil peluang untuk mengisi sesi penerangan menteri berkenaan dengan pemerkasaan lembaga penafis filem yang juga satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, menerima kunjungan daripada Tuan Yang Terutama Ejert Dikagan, iaitu Duta Besar Amerika Syarikat yang baru. Di KDN, satu inisiatif baru yang kami adakan adalah Pusat Data Sains. Yang ini saya luncurkan baru-baru ini. JPN banyak data, Jabatan Immigration banyak data, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pasukan Polis di Raja Malaysia, Jabatan Pendaftar Pertubuhan, ini semua adalah agensi-agensi KDN yang kaya dengan data. Banyak keputusan-keputusan dasar yang dibuat oleh KDN akan hanya kami lakukan berasaskan pada data yang telah kami analisis. Perhimpunan bulanan adalah jadual yang mengisi dari penting saya bagi setiap bulan. Di situ saya ambil peluang untuk menyampaikan amanat, pesan dan juga memberikan update dan hadir ke Masjid An-Nur di Pokok Sena. Itu program anjuran Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu program Mekar. Saya memenuhi undangan dan merasa gembira dapat bersama-sama dengan jawatankuasa masjid dan juga asnaf. Saya juga berpeluang bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadiri mesyuarat khas pembangunan negeri Pahang yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekaligus selepas itu iftar bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, pemimpin masyarakat dan kepimpinan KDN di peringkat negeri Pahang, dan mesyuarat Biro Politik dan mesyuarat Ahli Majlis Pimpinan Pusat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Parti. Pada 26 Mac kita telah mengadakan sambutan peringatan Hari Polis yang ke-217 yang kita adakan di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Pulau Pual, Kuala Lumpur, dengan ucap utama disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengingatkan sebagai agensi penguatkuasa undang-undang yang terbesar di negara kita. Sambil berbuka puasa, sempat juga mengadakan dialog dengan pengamal media dalam menyentuh pelbagai isu. Saya ikut menganggotai jawatankuasa Kabinet Membenteras Gejala Dadah yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kami menilai kembali pelbagai langkah dan strategi yang lama khusus untuk menangani isu dadah, mencari apa lagi ikhtiar baru menghadapi kemelut ancaman dadah ini. Bersama program sahur, bersama dengan warga Jabatan Imigresen yang bertugas di
di KLIA 2 menyampaikan menu sahur kepada mereka. Saya hargai penglibatan mereka bertugas mengawal pintu masuk utama negara. Saya bergegas ke Lahad Datu, Sabah. Di sana saya ikut mengisi itu program nilai-nilai murni dan ihya Ramadan yang dianjur oleh Eskom. 1 April saya bersama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia dengan menaiki kapal KM Tun Fatimah. Lawatan meninjau ops khas pagar laut yang diadakan sepanjang Ramadan dan juga Syawal, bertujuan untuk mengawal sempadan maritime Malaysia daripada dicerobohi oleh pelbagai ancaman. 4 April berada bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kali ini hadir dalam mesyuarat jawatankuasa pemandu kebangsaan bagi kepengerusian ASEAN, di mana Malaysia pada tahun 2025 akan mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN, dan KDN akan ada sekurang-kurangnya 5 atau 6 peringkat mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN yang perlu diuruskan. Mengambil peluang untuk mengadakan iftar di kediaman saya dengan seluruh staf Parti Keadilan dari ibu pejabat dan juga staf pejabat menteri di KDN bersama-sama mereka dalam meraihkan program buka puasa, majlis buka puasa anjuran immigration di depo tahanan immigration di Bukit Jalil. Ya, mudah-mudahan akan dapat memberikan sedikit sebanyak pencerahan kepada sesaudari di luar sana. Terus ikuti sebarang bentuk perkembangan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salam hormat, terima kasih. Assalamualaikum.